Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi dalam MG Flash 10 November bersama saya Randy Gaddafi. Kita ke berita utama. Tiada pertambahan kerusi parlimen di Sabah dan Sarawak pada pilihan raya umum ke-16 nanti. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof, pelaksanaan bagi pertambahan kerusi parlimen di Sabah dan Sarawak hanya dimuktamadkan selepas pilihan raya umum ke-16 PRU16. Menurut Fadilah, pertambahan kerusi itu tidak sempat dilaksanakan menjelang PRU16 dan tempoh masa untuk pelaksanaannya juga tidak ditetapkan. Katanya beberapa aspek perundangan perlu diteliti terlebih dahulu sebelum dapat dipinda di Dewan Rakyat bagi membolehkan kerusi parlimen ditambah di kedua-dua negeri itu. Katanya Jabatan Peguam Negara, Jabatan Peguam Besar Negeri Sabah dan Sarawak diberikan ruang untuk berbincang dari sudut perundangan. Beliau berkata setakat ini Suruhanjaya Pilihan Raya SPR sudah selesai menjalankan kajian bagi perkara berkenaan di Sarawak sahaja. Isu tuntutan kerusi parlimen dibincangkan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 MTP-MA 63 pada September lepas yang dipengerusikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ketiga-tiga penasihat undang-undang akan membentangkan pelaporan kepada MTP-MA 63 pada suku pertama tahun depan. Penggantungan Perlembagaan Pertubuhan Peladang Kebangsaan atau NAFAS tidak ada kaitan politik. Kononnya amanah mahu menguasai badan itu dengan membuang orang UMNO. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, pergantungan itu telah dibincang bersama Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Perlembagaan NAFAS digantung berkuat kuasa 1 November bagi menambah baik tata kelola dan tadbir urus pertubuhan berkenaan dengan arahan dikeluarkan di bawah Seksyen 20-1 Akta Pertubuhan Peladang 1973. Ia susulan konflik dalaman dan ketidakharmonian yang telah menjejaskan operasi serta fungsinya. Khamis lalu bekas Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Zainal Rahim Seman dilantik sebagai pengerusi Majlis Penasihat NAFAS. Sementara itu, Muhammad berkata ahli Majlis Penasihat baru merangkumi pengerusi, 3 orang anggota Majlis Penasihat dan 5 orang pentadbir telah menjalankan tugas dan akan merangka struktur serta reformasi baharu NAFAS. Masih belum ada aduan rasmi, dakwaan rakaman audio kononnya ahli Dewan Undangan Negeri ADUN membincangkan rasuah bernilai ratusan ribu ringgit. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia Tan Sri Azam Baki berkata, bagaimanapun mengesahkan peguam kepada pemberi maklumat ada bertemu pegawainya pada 30 Oktober lalu. Menurut Azam, ketika pertemuan berkenaan, peguam kepada pemberi maklumat itu hanya memainkan rakaman audio berdurasi 17 saat di mana beberapa orang didengar sedang berbincang mengenai wang. Peguam tersebut menurutnya tidak memaklumkan siapa ADUN yang terbabit. Tambahnya, peguam terbabit bersedia untuk memberikan sejumlah bukti jika SPRM menandatangani persetujuan menyatakan anak guamnya tidak akan diletakkan bawah siasatan. Bagaimanapun pegawai SPRM tidak setuju untuk menandatangani persetujuan kerana ia bukan prosedur undang-undang yang perlu dipatuhi. Menurut Azam, SPRM tidak boleh memberikan sebarang jaminan imuniti bertulis terhadap mana-mana individu, tidak akan disiasat atau didakwa sekiranya mereka memberi maklumat dan terbabit dalam perlakuan rasuah. Justru beliau menggesa pemberi maklumat untuk membuat laporan rasmi dengan SPRM bagi memulakan proses pelindungan bawah Akta Pelindungan Pemberi Maklumat 2010. Terdahulu, sebuah portal dalam talian melaporkan terdapat sekurang-kurang 8 rakaman video mengaitkan beberapa ADUN didakwa membincangkan rasuah bernilai ratusan ribu ringgit. Rasuah itu diberikan kepada ADUN berkenaan sebagai balasan untuk mendapatkan projek di sebuah negeri. Jangan guna khutbah Jumaat untuk menyampaikan maklumat berunsurkan fitnah dan fakta yang tidak benar. Itu ingatan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar kepada katib di seluruh negara. Tegasnya, khutbah yang disampaikan seminggu sekali sepatutnya menyatupadukan umat Islam.
Muhammad Naim mengulas tindakan seorang khatib di sebuah masjid di Padang Serai baru-baru ini yang mengupas isu pemberian warga negara kepada lebih 1 juta rakyat Cina menerusi khutbah. Katanya Jabatan Agama Islam Negeri Kedah hanya boleh mengambil tindakan sekiranya didapati khatib yang terlibat tidak mempunyai tauliah. Sama ada khutbah yang disampaikan berisiko menimbulkan keresahan dan ketegangan kaum, ia ditentukan oleh Polis Diraja Malaysia. Semalam, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menyuarakan kekesalan terhadap tindakan khatib berkenaan. Menurutnya, pihaknya menerima aduan awal mengenai kejadian yang dilihat mampu mencemarkan institusi masjid. Sebelum ini, media melaporkan Saifuddin menafikan dakwaan seramai 1.2 juta pelancong Cina masuk ke Malaysia dan tidak keluar semula. Katanya jumlah pelancong Republik itu dengan pas lawatan sosial yang masih berada dalam negara adalah seramai 84,817 orang. Katanya ketibaan pelancong Cina bagi tempoh 1 Januari 2018 hingga 30 November lepas adalah seramai 8,491,653 orang dan pelepasan keluar 8,012,294 orang. Sepanjang tempoh 5 tahun lalu, seramai 17,646 remaja direkodkan hamil di luar pernikahan. Menurut Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri, seramai 26,617 lagi remaja hamil melalui ikatan perkahwinan yang sah sejak 2019. Nancy berkata berdasarkan data Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM, sebanyak 44,263 kes kehamilan remaja direkodkan di negara ini dalam tempoh 5 tahun lalu. Jelasnya sebahagian besar kehamilan remaja adalah mereka yang sudah bernikah secara sah menerusi perkahwinan mengikut adat. Justru beliau menasihatkan masyarakat perlu berhati-hati dalam menilai isu kehamilan remaja kerana bukan semua berlaku tanpa ikatan perkahwinan yang sah. Bagaimanapun menurut beliau, pelbagai usaha diambil untuk menangani isu remaja hamil di luar pernikahan termasuk melalui Forum Advokasi Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial di Yayasan Sarawak. Program dengan kerjasama United Nations Population Fund dan rakan strategik penganjur iaitu Jabatan Agama Islam Sarawak, Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak dan Polis Diraja Malaysia. Objektif pelaksanaan forum itu katanya adalah memberi pendedahan dan pengetahuan mengenai kepentingan pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial kepada ibu bapa. Straits Mobile Investment Private Limited yang dimiliki sepenuhnya oleh firma Singapura bersetuju mengurangkan 20% saham dalam U-Mobile sendirian berhad. U-Mobile yang sebelum ini terpilih sebagai penyedia 5G rangkaian kedua negara berkata, tindakan itu bagi membolehkan peratusan pemilikan tempatan ditingkatkan. U-Mobile dalam satu kenyataan berkata pengurangan saham Straits Mobile sekaligus meningkatkan pemilikan tempatan akan menyokong komitmen syarikat itu kepada kepentingan negara. Syarikat itu yakin dapat melancarkan 5G yang pantas dan cekap kos untuk Malaysia berdasarkan rekod prestasi melebihi 17 tahun dalam inovasi, pertumbuhan dan pengembangan rangkaian. Katanya sebagai syarikat telekomunikasi yang paling baharu dan pencabar pasaran kepada industri, jumlah pengguna U-Mobile berjaya mencapai 9 juta orang pelanggan pada penghujung 2023. Pelaburan berjumlah 5 bilion ringgit dalam infrastruktur rangkaian, U-Mobile kini mempunyai lebih 10,000 tapak rangkaian dan liputan penduduk negara mencapai 95% setanding dengan rakan industri yang lain. Tambahnya, U-Mobile juga disokong tenaga kerja yang terdiri daripada lebih 1,000 rakyat Malaysia. Keputusan kerajaan untuk melantik U-Mobile sebagai pengendali rangkaian 5G kedua Malaysia mengundang pertikaian kerana dianggap masih baharu dalam industri selain mempunyai pemilikan asing. Seorang nenek yang mempunyai 4 cucu dihadapkan ke Mahkamah Session Johor Bahru atas tuduhan bersubahat mencuri seorang ahli perniagaan 59 tahun dan mengugut wang tebusan 20 juta ringgit. Chan Wan Koi 57 tahun didakwa melakukan perbuatan tersebut di sebuah rumah
dekat Jalan Straits View Johor Bahru Johor pukul 5 pagi pada 13 Oktober lalu. Mengikut kertas pertuduhan, wanita itu didakwa melakukan persubahatan jenayah dengan Chong Shih Ming, Luong Van Tung dan Tran Van Chung. Ibu tiga anak itu didakwa mengikut Seksyen 3-1 Akta Penculikan 1961, Akta 365, dibaca bersama Seksyen 109 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman penjara maksimum 40 tahun dan sebat jika sabit kesalahan. Tertuduh hanya mengangguk faham selepas kertas pertuduhan dibacakan dalam bahasa Mandarin direkodkan di hadapan Hakim Hazilia Muhammad. Timbalan Pendakwa Raya Umar Faiz Abdul Koham membantah permohonan jaminan sementara peguam tertuduh memohon ikat jamin atas alasan kesihatan dan tanggungjawab keluarga. Mahkamah kemudian menolak permohonan pihak pembelaan dan tiada sebarang jaminan dibenarkan dan menetapkan 17 November sebagai tarikh sebutan semula kes. Pada 4 November lalu, Shih Ming, 46 tahun, mengaku tidak bersalah atas tuduhan menculik seorang ahli perniagaan, manakala dua tertuduh lain, Van Tung, 39 tahun dan Van Chung, 29 tahun, tidak membuat sebarang pengakuan kerana tidak memahami pertuduhan dalam bahasa Melayu. Ketiga-tiga mereka didakwa mengikut Seksyen 3-1 Akta Penculikan 1961, dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Keseksaan. Lagi perbuatan menyorok minyak masak bersubsidi terbongkar. Tindakan sebuah lori menghantar minyak masak paket dalam kuantiti banyak di sebuah restoran di ibu negara mendedahkan taktik penjenayah. Bertindak Maklumat Orang Ramai, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sari Hidup KPDN Kuala Lumpur melakukan serbuan. Pengarah KPDN Kuala Lumpur Muhammad Sabri Seman berkata, hasil serbuan yang dilakukan kira-kira 5 petang berjaya menemukan 260 kg minyak masak paket yang disembunyikan di dalam stor restoran terbabit. Beliau berkata pemeriksaan dijalankan di beberapa ruangan premis serta salah satu stor di bahagian dapur yang didapati dalam keadaan berkunci. Pekerja restoran kemudian diarahkan membuka kunci stor dan dimaklumkan bahawa kunci stor dipegang oleh pengurus restoran. Menurut Muhammad Sabri, hasil pemeriksaan lanjut mendapati restoran itu tiada permit untuk menyimpan barang kawalan bagi tujuan perniagaan. Beliau berkata minyak masak serta bekalan dari pemborong turut disita untuk siasatan lanjut. Kes disiasat di bawah Peraturan 18, Peraturan-Peraturan Kawalan Bekalan 1974 yang merupakan suatu kesalahan di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961. Dengan itu, sekian dahulu MG Flash buat masa ini. Teruskan bersama kami untuk mengikuti perkembangan terkini dari masa ke masa. Hanya di platform media sosial di Malaysia Gazette, di Facebook, X, Instagram dan YouTube atau melalui portal di www.malaysiagazette.com. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam hormat.